إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Sawul. Ha? 23. Penggan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qad sallahu sirra. Haza ba'duhum ala dairi rahib. Faqala lahu ya rahib mata idun haula'il qaum. Qal yaumul yughfaru lahum. Sebagian mereka telah melalui tempat ibadah seorang pendeta. Lalu mereka bertanya kepadanya, wahai pendeta, ya rahib, bilakah hari perayaan mereka itu? Jawabnya, pada hari diampun dosa-dosa mereka. Ya, kalau mereka tahu apa dosa itu besar, pengampunan itu besar, apatah lagi kita mana orang beriman, ya. Allah karim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita kena sungguh-sungguh mohon keampunan. Sebab siapa balik menghadap dengan dosanya, maka azab menunggu mereka. Innahu ma ya'ti rabbah mujriman fa li'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Allah Taala dalam keadaan dia berkubang dengan dosa, ya, dia tidak membersihkan, dia tidak bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, disediakan neraka jahanam untuk dia, wal a'yazubillah. Terdapat keampunan sangat-sangat yang sangat besar. Kemudian ma misalu kama an nafsika illa kaman wajada zaujatah fi hanatil khammar fa ataha bil malabis al hasanah, ya, wa ma'kil at-tayyibah wa idza tarakatis salah asbahta tut'imuha al-harais wal alwan. Tiadalah perumpamaan engkau dengan nafsumu itu melainkan seperti seorang lelaki menjumpai isterinya di kedai penjual arak. Ya, tiada perumpamaan engkau dengan nafsumu melainkan seperti seorang lelaki tiba-tiba dia tengok isteri dia di kedai penjual arak, lalu ia menghadiahkan kepada isterinya pakaian-pakaian yang cantik dan makanan-makanan enak, dan apabila isterinya meninggalkan salat, ya, engkau masih sibuk memberi hidangan bubur daging, ya, dan pelbagai santapan kepadanya. Apa nak kata orang kan? Gilo. Ya. Mana isteri duduk kat kedai arak, dia belikan baju cantik lagi, tak nak maut lagi. Itu maksud dia. Nafsu ni mengarah kita ke arah jahat, tiba-tiba kita layan dia lagi. Itu maksudnya, ya. Kemudian begitu juga dia buat misal di sini, kita bagi dia makan yang enak-enak padahal dia meninggalkan sembahyang. Kan, dia meninggalkan sembahyang, kita jamu lagi. Sebab tu ulama sufi kata apa? Nafsu menipu kita, kemudian kita layan dia, tak boleh tu. Yang salah. Lepas tu kita kena ada apa? Dia dalam keadaan mentarbiah nafsu kita ni supaya kita adjust dia, dapat dibawa ke jalan ke Tuhan. Ialah dia satu istilah dipanggil apa? Mu'aqabah. Ya, mu'aqabah. Apa makna mu'aqabah? Denda. Maksudnya, ya, dia kena denda kan. Kalau kita guru mengajar dengan murid lagi, kita denda. Kadang suruh berdiri tengah panas sekejap je lah, dan sampai mati juga kawan tu. Jadi maknanya kena denda. Maka denda nafsu tu macam-macam cara dia, ya. Kalau kita tengok dalam surah Taubah, ada 3 kes, 3 orang yang dia takhalluf, terlambat dalam satu perang Tabuk, ya. Dan perang lain semua ikut Nabi tu, dan dia telah bersedia nak pergi,
Tiba-tiba takdir dia tertinggal. Balik tu apa lagi? Dia kena denda 50 hari ya, dipulau oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pulau dia tu dan sahabat dengan arahan Allah Ta'ala, sehingga dia beri salam oleh senyap dia empit dekat Rasulullah beri salam, Rasulullah diam. Oh kita kalau Tok Guru beri salam, yang Tok Guru wadah kita dah tidur. Ini Rasul dia beri salam ke Rasul, Rasulullah impan air sampai turun ayat membersihkan dia. Oh barulah meletup. Itu dia kata hari itu paling hebat dalam sepanjang hidup, sebab dapat keampunan terus, dan cerita dia diabadikan dalam Al-Quran ya. Cerita surah, sebab tu surah Taubat surah panas. Dia tak ada bismillah. 114 surah, satu surah yang tak ada basmalah, iaitu surah Taubah. Dia ada cerita panas itu tuan ya. Jadi dalam cerita ni 3 orang ni dia buat muaqabah ya, dia buat denda. Yang seorang tu dia tambat diri dia ya, dia tambat diri dia, dan bila waktu semayang dia suruh buka oleh bini dia, buka waktu dia tambat balik. Maknanya apa? Denda. Maksudnya denda tu ada. So kadang-kadang setengah sufi dia terbuat silap sikit, dia denda. Hari ni kau buat silap ya, kau pandang benda maksiat, kau tengok, kau cakap benda maksiat, malam ni jangan tidur. Dia denda malam tu, malam tak tidur kan. Ya, baca Quran, zikir, sembahyang sunat dan sebagainya. Dia kena sekali tu serik dia kan ya, nafsu itu. Dia buat degil, kita semayang 10 rakaat, 20 rakaat dalam suluk je tu kan. Kau tengok dia langgar adab pun kena, kita denda 10 rakaat, 20 rakaat. Tu bila dia kena denda itu, insyaAllah dia slow. Tu nafsu keadaan itu. Ini malam dia tipu kita, tahajud tak bangun, baca Quran, suara yang sangat digemari oleh Allah Ta'ala. Tuan suka sangat baca Quran di tengah malam, dia tak buat. Zikir malam tak buat, tahajud tak bangun, dia tidur. Dan bangun pagi kita bagi dia goti tampal 2 keping. Wah. Patut bagi goti air sejuk, air paip je. Ya, ni teh tarik apa, teh muka Milo tarik gelas besar. Wah, menyandau. Malam dia tipu kita, siang kita jamu dia. Itu tak betul. Ya, lagi muar dia tuan-tuan. Ya, malam tadi kau tak bangun tahajud, yang kau tidur macam biawak. Kau tak bangun, pagi ni kau layak minum air paip ke dia, kena ke dia begitu. Dia serui kan. Ataupun kita semayang sunat, tembak dia. Itu cara ada muaqabah. Benda ada dalam Islam. Muru auladakum bisalah iza balagan sab wajribuhunna iza balagan 10. Suruh anak kamu semayang bila 7 tahun, dan rotan dia bila 10. Rotan tu mana denda. Dia panggil darbatak di pukul beradab, dan banteng belantan mampu je. Itu bukan adab, dia suruh adab ya. Jadi bila umur 10 tahun tu kita dah sangkut gotan tu kan, gotan tegak. Nanti orang tengok, wah anda betul beramal dengan sunnah. Gotan panjang dah, jangan gotan gulung, tu gotan kompang kan. Ya, jadi kita takut supaya litakhwif, jadi budak tak akan tahu. Bila dewasa dia tengok, dia buat silap ni bapak tak gotan mana, tapi kalau tak semayang jaga, dia penyap, dia akan nampak ni benda besar, dia termasuk dalam kepala dia. Itu cara tabiah anak dia. Habis. Tiada perumpamaan engkau dengan nafsumu, melainkan nafsu itu sebagai seorang laki dengan isteri dia. Ya, isteri dia tadi apa? Duduk kedai penjual arak kan, tiba-tiba dia hadiah kamu dah. Wah, ni lagi teruk. Bukan dia sesal isteri dia kan. Maknanya dia kena didik. Sepatutnya bukan tu cara dia. Dia kena apa? Kena marah, sebab dia membuat benda yang bercanggah dengan syariat ya. Sebab kita dengan syariat ni, apa yang syariat suruh kita buat, apa yang syariat larang kita tinggal ya. Kita kena pandu syariat. Sebab benda syariat kadang-kadang nafsu kita tak setuju kan, nafsu tak setuju dan dia jahat, kita kena lawan ya. Kemudian baqiya ba'duhum arba'ina sanah la yakhduru salatal jamaah lima yashummu min natnil qulubil ghafilin ya haza ma a'rafak bimasalihid dunya wa ma ajhalak bimasalihil akhirati. Sebagian aulia tidak menghadiri salat jemaah. Wali tadi ya, ada yang wali-wali tak pergi salat jemaah 40 tahun, Masya Allah
Sebab apa dia tak pergi sembahyang Jumaat 40 tahun? Sebab dia terhidu. Ini dipanggil kasyaf. Kasyaf hiduan. Ada kasyaf pandangan, ya. Jadi ada kasyaf pendengaran. Macam Sayyidina Umar, satu ketika dia lepaskan tentera peninjau jarak jauh tu, atas kasyafkan. Dia tengah baca khutbah, dia nampak musuh dengan tentera Islam. Strategi dia al-jibal, ke bukit. Jadi kasyaf Sayyidina Umar, kasyaf basar, mata dia nampak jarak jauh. Lalu di atas mimbar tu dia seru ke bukit, kata al-jibal, ke bukit. Sahabat di sana dengar suara dia. Itu sahabat di sana dia panggil kasyaf sam'i, kasyaf pendengaran. Walaupun jauh dia boleh dengar. Dua-dua kasyaf. Yang ni kasyaf penglihatan, yang ni kasyaf pendengaran. Ya, sahabat pun dengar seruan Sayyidina Umar. Yang ni kasyaf penghiduan, ya. Dosa tu dia dua hidu bau, masya-Allah. Jadi 40 tahun seorang wali tak bagi sembahyang berjemaah sebab akibat menghidu bau busuk hati orang-orang yang lalai dalam sembahyang. Ini sembahyang. Diangkat di takbir Allahu Akbar dan mengayau. Kata dia pergi dan supermarket lah, Johor, Terengganu, rasa dia pergi dan dia berjalan. Ya, maka ketika itu kelalaian dia tu dia terjemahkan macam bentuk bau. Oh, busuk bau. Ya, sampai wali tak dia pergi. Ada satu cerita orang saleh. Bila kenduri kadang-kadang dia tak pergi kan. Orang jemput tak pergi. Jadi orang kampung repot kepada penghulu untuk sidang ke kampung tu kampung. Ketua kampung tu panggil dia, kenapa tuan tak pergi? Jadi macam rasa orang tak sedap lah kan. Orang jemput tak datang. Baiklah, dia kata. Satu ketika dia datang. Rumah yang sama juga lah, jemput dia tu tak datang. Kebetulan orang tu jemput dia datang. Dia pun cerita lah, sebenarnya kalau saya tak datang, sebenarnya kes dia pun ambil goti. Goti kan, dia angkat goti makan tu. Dia pun ambil goti, tengok dia perah. Darah keluar kan. Senyap tu dia orang. Mana sumber dia bukan sumber halal. Terus orang tak komen, dia tak apa dah. Tak datang pun tak apa. Kalau dia perah rumah kawan ni kan darah, perah darah. Bakar darah panggil. Cikit darah panggil kan. Terus orang tak berani kita ni. Sebab dia tengok berkashfin. Dengan kasyaf tuan buka. Ya. Allah. Dan wahai hamba, alangkah tingginya keilmuanmu tentang masalah dunia, dan alangkah jahilnya engkau mengenai masalah akhirat. Ya, masalah dunia masya-Allah, macam-macam teknologi moden, macam-macam alat bau reka pasal satu. Tentang jalan ke akhirat, kamu nak cantik Islam, kamu tak ambil hal, tak ambil tahu mana. Buat bukan tak buat, begitu lebih kurang jelah. Tidak memberikan tumpuan yang sebenar. Sebenarnya benda sana yang besar. Kemudian misalud dunia indaka kaman kharaja ila dai'ah, ya, wajtahada fakhazanal aqwat faqad atatta bima ya'udu naf'uhu alaika faharaktahu wa anta khazanta hayyatil syahawati wa aqaribil ma'siyati fahalakta. Perumpamaan dunia di sisi engkau ialah seperti orang yang keluar ke kebun. Ya, seorang dia pergi keluar kebun, kemudian dia bercocok tanam dan menyimpannya sebagai bekal makanan. Maka sungguhnya engkau telah melakukan perkara yang memberi manfaat kepada engkau. Namun sayangnya engkau membakar bekalan itu, lalu engkau menyimpan pula ular-ular syahwat. Ya, dan kala-kala maksiat pasti engkau akan binasa. Itu satu contoh begini. Perumpamaan dunia seperti seorang yang dia keluar ke kebun, ya, kemudian dia bercocok tanam dan menyimpan dia sebagai bekal makanan. Maka sungguhnya engkau telah melakukan perkara yang memberi manfaat. Ya. Namun sayangnya, dia kata, engkau membakar bekalan itu. Ya, bekalan ni ada tu, dia pergi bakar. Dia tukar pula simpan apa? Ular pula disimpan. Simpan ular, habis lantan ular. Ya, jengking, kala, mana benda yang mendatangkan mudarat. Itulah maksud dia. Mana simpanan kita sepatutnya amal saleh.
Tapi kita boleh simpan maksiat dan mungkar, bawa nak menghadap Tuhan, itu mencarikan bahaya pada diri kita. Tu. Allah. Kemudian kafa bika jahlan annan nasa yahzununa al-awqat yahzununa al-aqwat liwaqti hajatihim ilaiha wa anta tahzunu ma yadurruka wa hiya al-ma'asi hal ra'aita man ya'ti ya bihayatin fayurabbiha bidarih fahal anta taf'alu zalik. Kata memadailah kejahilan, kafa bika jahlan, cukup bagi engkau tu jahil. Itu maksudnya. Memada kejahilan bagi engkau. Manusia sibuk menyimpan bekalan makanan untuk tempoh masa keperluan kepadanya, sedang engkau pula sibuk menyimpan perkara yang memberi mudarat kepadamu, iaitulah maksiat. Sepatutnya kita simpan amal saleh. Yang kita simpan ialah mana kerja-kerja kebajikan yang membawa di sana bekalan ialah pahala yang banyak. Adakah engkau pernah melihat orang membawa balik ular dan memeliharanya dalam rumah? Ada orang balik, dia balik ular tedung, ular sawu, ular mura dia balik. Maka apa engkau melakukan hal demikian? Itu maknanya mengambil jalan mudarat, ya, mengambil jalan yang merosakkan akan dia. Mana dia buat maksiat, mana dia menyiapkan diri dia untuk menerima azab yang besar di akhirat besok. Sebab benda ni bila kita nak buat, kita kena timbang dengan mizanul maut, neraca kematian. Segala ucapan kita, segala kenyataan kita, segala tindak tanduk kita, ya, kita ukur dengan apa? Mizanul maut, neraca kematian. Ya, agak-agak benda ni lepas tak kalau kita menghadap mahkamah qadir Rabbul Jah. Jadi mungkin mahkamah dunia dia boleh lepas, dipusing-pusing-pusing lepas, tapi sana tak boleh lepas. Dan jadi apa yang kita nak buat, kita tengok lepas tak di sana. Mana benda ni bercanggah tak dengan syariat. Kalau bercanggah syariat tak lepas, kalau tak bercanggah syariat dia tak lepas, ya. Mereka bercanggah syariat sangkut, kalau tak bercanggah okey lepas. Jadi apa hal kita nak buat pun ikut syariat. Ada nas Quran, ada hadis Nabi, sudah jalan, ya. Tak perlu ikut nafsu kita. Kadang orang dia ikut nafsu dia. Dia ikut benda tu dah boleh, dah Islam kata boleh pun dia nak petikai juga, kan. Terjadi rosak kadang. Dia mula mempetikai hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dah tegang dah dia, kan. Jadi nak petikai-petikai pun lagi dah. Kunan wa adarru ma yukhafu alaika muhakkaratuz zunub li'anna al-kaba'ira rubbama ta'zamtaha fatubta minha wastahqarta as-saghaira falam tatub minha. Ini satu tipuan syaitan atau nafsu kat kita, dan jaga ni. Perkara yang dibimbangi paling memberi mudarat ke atas engkau ialah dosa kecil. Balik kita dosa besar. Tengok ni kat mana di silap ni. Kerana dosa-dosa besar boleh jadi engkau menangkap ia besar, engkau menganggap dia besar lantaran engkau bertaubat. Bila taubat selesai. Namun dosa kecil engkau menganggap ia ni kecil, ekoran tu engkau tidak bertaubat. Ini dosa kecil, ini dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya bukit yang tinggi itu adalah daripada, ya, mana longgokkan batu yang kecil. Sikit-sikit lah menjadi bukit. Itu maksudnya, ya. Bab dosa tak kira besar ke kecil, lemak sufi, semua dia pandang balasan. Dosa kecil balasan di neraka, dosa besar balasan neraka. Neraka bukan macam dapur gas, tuan-tuan. Dia boleh putar, boleh slow, tak ada. Ya, neraka ni tempat azab. Memang bakaran dia dahsyat, makin teruk. Bila bakaran neraka tak ada kecil, tak ada besar, semuanya besar. Itu pada pandang sufi. Cuma ulama fiqh dia ada letakkan dosa besar kecil sebab dia dah masuk dalam babun adalah. Bila buat dosa kecil tak besar, dia keadilan dia tak terjejas lagi. Mana dia kalau mahkamah boleh jadi saksi. Tapi kalau dia buat dosa besar, dia fasik. Bila fasik, saksi tidak diterima oleh mahkamah atau keadaan, sebab dia bagi dua tu. Tapi dari segi sufi dia tak pandang bab saksi, dia pandang balasan sana neraka mana ada kecil besar. Disebut neraka je, masya-Allah, ya. Bahang dia pun tak tahan dah. Sebesar jarum kau dilepaskan di timur, hancur habis di barat.
ya, besar jarum, lubang jarum. Habis. Kemudian famisaluka kaman wajada asadan fakhallasahullahu minhu fawajada ba'dahu khamsina zi'ban faghalabuhu faqala ta'ala wa tahsabunahu ya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Wa qala Rasulullah SAW la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Maka pengumpamaan engkau ialah seperti seorang yang bertemu seekor singa. Kita berjalan tersempak dengan singa, ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dari serangan singa itu. Kemudian dia bertemu pula dengan 50 ekor serigala. Tadi seekor singa besar kan, dia berjaga dan Allah Ta'ala selamatkan dia. Yang pula jemput serigala kecil anjing tu, tapi 50 ekor yang dianggap kecil dan tidak berbahaya, badan nampak kecil, lalu dia diterkam oleh serigala tu. 50 terkam habis. Zap kali awal akhirnya apa? Habis lah, kau seekor dua boleh tahan. Jadi maknanya jangan bilang benda yang membinasa kecil lah. Segala mudarat elakkan. Dan mudarat paling besar ialah maksiat dan kemungkaran. Dan kamu menyangkanya kecil, sedangkan dia di sisi Allah Ta'ala adalah amat besar. Dan sabda Rasulullah SAW, tiada dosa kecil jika dilakukan secara berkekalan. Mana kalau dikekal dosa dalam nama jadi besar. Dan tiada dosa besar jika disertai dengan ucapan istighfar. Dia terkena dosa cepat, dia taubat, hilang. Itu maksudnya. Mana dia suruh kita apa? Sentiasa membersihkan dan membuat pengawalan. Kemudian al-kabiratu haqirah fi karamillahi ta'ala. Fa iza asrarta 'ala al-saghirah sarat kabiratan li'anna sum yaqtul ma'a saghirah ma'a saghirihi was-saghiratu kasyararati minan nari wasyararatu qad tahriku baldatan. Dan dosa besar tu amat kecil jika dibandingkan dengan kemuliaan dan kemurahan Allah Ta'ala. Besar mana dosa seorang pun, kalau dibanding dengan kemurahan Tuhan, Tuhan ampun habis terus. Itu maksudnya. Mana di sini kita jangan putus asa, itu maksudnya. Tuhan ampun, dia boleh ampun. Apabila engkau terus mengekali pula melakukan dosa kecil, pasti ia menjadi pula besar. Kita rasa dosa kecil sikit, akhirnya kumpulan besar. Kerana sesungguhnya racun itu boleh menyebab membunuh walaupun sifatnya kecil sikit. Satu sudu je racun banyak sangat. Dia tertelan habis muntah darah kali boleh sebab mati. Dan dosa kecil itu ibarat bunga api, dan bunga api itu boleh menyebabkan sebuah negara terbakar, sebuah kampung boleh terbakar. Ya, kena sebuah bunga nyangkit habis semua kali. Nampak model sikit. Maksudnya apa? Segala benda mudarat kecil besar pun kita kena elak, tu maksudnya. Dan segala benda manfaat walau kecil besar pun kita buat, ya. Pahala walaupun kecil ke pun tak, asal dia pahala buat je lah. Dosa kita juga sama ada besar kecil, asal nama dosa tinggal, tu maksudnya, ya. Sebab di sini ukuran manusia itu pintar atau tidak. Abna Adam ati rabbak fatusammah akilan wala ta'si fatusammah jahilan. Ya anak Adam, sila beri taat kepada Allah Ta'ala, maka engkau dinamakan orang yang pintar dan cerdik, ya. Jangan maknanya kamu ya itulah menerhakai perintah Allah, maka kamu dinamakan orang yang jahil, yang tidak maknanya berakal. Itu di antara pesanan daripada Tuan Pengarang kita, ya. Kemudian satu lagi sini, man anfaqah afiyatahu wa sihhatahu fi ma'siyatil azza wa jal famisluhu kaman khallafa lahu abuhu alfadinar, ya, pashtara biha hayatin wa aqariba wa ja'alaha haulah, ya, wa talzabuhu hazihi marratan wa talsa'uhu hazihi al-ukhra afama taqtulu wa anta tamhakus sa'at fi mukhalafatih fama misaluka illa kahidati tatufu alal jifah, ya, hi haisumah wajadtaha
in khattat 'alaiha fa in kunta 'arifan fakun kan nakhlah saghirun ya jirmuha azimatun himmatuha tajni tayyiban wa tada'u tayyibah. Orang yang menghabiskan masa sehat dan afiat, ya, seronok masa muda ni kan, untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Masjid dia tak pergi, pub dia pergi, kasino dia pergi, dan dia habiskan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Diibaratkan seperti seorang anak yang mendapat harta peninggalan ayahnya sebanyak 1000 dinar. Zaman Syekh ni tulis 1000 dinar besar kan. Dinar duit emas, ya. Kalau dirham tu duit perak. 1000 tu banyak. Jadi bapak dia orang kaya, meninggal dia harta banyak tu maksudnya lah. Lantas ia menggunakan duit itu untuk membeli ular dan kala jengking. Tuan pengarah tu bawa misal binatang dua ni. Dan memeliharanya di sekeliling. Ya, kadang-kadang binatang itu mematuknya dan binatang itu pula menyengatnya. Maka apakah binatang itu tidak membunuhnya? Engkau menghabiskan banyak waktu untuk meninggalkannya. Ya, tu. Maka tiadakah perumpamaan engkau melainkan seperti burung helang pula, ya, yang berpusing di atas satu bangkai. Di mana sahaja ia menjumpainya, pasti ia akan memakan bangkai itu. Sebaliknya, jika engkau seorang yang arif, ya, maka jadilah engkau seperti lebah. Tu. Ya, badannya kecil tetapi himmahnya besar, masya-Allah. Ia akan hinggap di atas bunga yang baik dan mengeluarkan madu yang baik. Maknanya apa? Dia akan hinggap tempat yang baik, dia ambil madu yang baik. Jadi itu lebah, walaupun serangga dia kecil, tapi banyak manfaat yang dapat diambil pengajaran daripada dia. Sehingga ada suratul Nahl, ya, surah lebah. Hidup dia berkongsi, hidup dia maknanya apa? Bermuafakat. Kemudian dia memilih tempat yang cantik atas, suasana yang bersih, tidak ada kekotoran. Kalau kita tak ada suasana maksiat, maksudnya. Kemudian bertolong bantu sama dia. Kemudian dia meninggalkan benda yang memberi kehasilan manfaat kepada orang. Itu di antara lebah. Satu, maknanya serangga yang diabadikan cerita dalam Al-Quran, suratul Nahl atau suratul Nahli, ya, surah lebah. Itu kita ambil maknanya, dikiaskan banyak perumpamaan oleh Allah Ta'ala tentang serangga tersebut. Jadi kita meniru apa yang telah dipaparkan oleh Quran, contoh terbaik, iaitu hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian dia kata talama tamarraqta fi mawatinil mihan ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana fa inna khaira kulli anta bina rahmur rabbana. Alhamdulillah. Subhanallah. Amen.